5 lagi cerpen kisah benar rakyat Borneo. Salam penuh takzim dari semua kru Teh Tarik Go. Dan selamat bersua kembali, channel di mana kami membawakan kepada Anda cerita-cerita menarik dan penuh misteri dari seantero Borneo. Susulan video 5 cerpen kisah benar sebelum ini, video kali ini akan mengutarakan 5 lagi cerpen kisah benar rakyat dan pengalaman-pengalaman aneh yang dialami sendiri oleh pencerita. Ikuti 5 perkongsian berikut. Penjaga jambatan. Kisah ini berlaku di sebuah rumah pekerja yang terletak dalam kawasan pembinaan Lebuh Raya, Pan Borneo. Di sebuah kawasan tapak pembinaan, para pekerja kontraktor tinggal di rumah yang disediakan berhampiran oleh majikan mereka. Quarters pekerja ini terletak berhampiran dengan sebuah jambatan separuh kayu separuh besi dan merupakan penghubung utama antara jalan besar dengan tapak pembinaan. Menurut pekerja-pekerja di situ, tidak kira siang maupun malam, rumah serta kawasan mereka tinggal sering saja diganggu oleh pelbagai jenis gangguan. Mereka sering mendengar bunyi jendela dibuka dan ditutup sendiri berulang-ulang kali, meskipun ketika mereka sedang tidur pada waktu siang. Apabila diperiksa, mereka terkejut kerana semua jendela sebenarnya berkunci. Lagipun keadaan sangat tenang dan langsung tiada angin pada masa tersebut. Pada hari yang lain, sering mereka nampak bayangan seperti seseorang berlari di dalam rumah. Tetapi setiap kali diperiksa, tiada siapa pun di sana. Hanya mereka yang menghuni rumah itu. Gangguan-gangguan ini berlaku berulang kali, membuatkan ramai pekerja tidak tahan dan meminta dipindahkan ke rumah lain. Setelah bertanya sekeliling, mereka mendapat tahu bahawa jambatan lama itu mempunyai sang penunggunya sendiri. Penjaga ataupun penunggu inilah yang dipercayai menjaga kawasan tersebut dan berulang kali mengganggu sesiapa yang tinggal berhampiran kerana mendekati kawasannya. Dan sehingga kini, tidak ada pekerja yang sanggup tinggal lama di rumah itu. Dan cerita tentang penunggu jambatan lama ini terus menjadi buah mulut kawasan sekitar. Batu berat. Dalam perkongsian ini, ianya berlaku di sebuah kampung huluan di mana pemilik tanah terpaksa berhadapan dengan sebuah batu misteri. Kisahnya bermula apabila pemilik tanah ingin membersihkan sebidang tanah untuk dijadikan tapak rumah yang baru. Proses pembersihan berjalan lancar sehinggalah mereka berhadapan dengan satu batu besar yang menghalang kawasan tersebut. Mereka cuba mengalihkannya dengan banyak cara, tetapi batu itu seolah-olah berakar umbi dan tidak mahu berganjak. Beberapa orang telah dipanggil untuk membantu, termasuk pemandu jentolak menggunakan jentera berat. Namun peliknya, setiap kali ada yang mencuba menggunakan jentera untuk mengalihkan batu itu, mereka jatuh sakit tidak lama selepas itu dan tidak dapat meneruskan kerja. Kejadian sama terjadi berulang-ulang kali, sehingga tidak ada yang berani untuk mencuba lagi. Seolah-olah ada satu kuasa yang menjaga dan memegang batu itu daripada dialihkan. Penduduk kampung mula berasa gusar kerana semua usaha mereka gagal. Setelah pelbagai cara digunakan, mereka memutuskan untuk membiarkan saja batu itu di tempat asalnya. Batu tersebut akhirnya ditutup dengan kain putih sebagai tanda hormat dan tanah itu dibiarkan kosong sehingga ke hari ini. Kini, batu itu masih kekal misteri. Adakah ianya dijaga oleh sesuatu yang tidak kelihatan? Atau sekadar kepercayaan lama? Apapun jawapannya, pemilik tanah percaya tempat itu lebih baik jangan diganggu. Penumpang paket Sri Aman. Kisah ini berlaku di Jalan Sri Aman Betong, Sarawak. Pada malam tersebut, suasana sangat sunyi. Pencerita yang memandu kereta 4-wheel drive sedang memandu sendirian melintasi kawasan tanah perkuburan kem askar Pakit Sri Aman.
Tiba-tiba kereta dipandunya terasa menjadi sangat berat, seolah-olah membawa muatan di belakang. Dalam sekelip mata, dia terasa bulu tengkuknya naik dan bulu romanya meremang. Dia tidak terfikir apa-apa lagi ketika itu, seperti orang kehilangan akal. Dia cuba bersuara untuk menghilangkan rasa takut, tetapi suara tidak boleh keluar, walau sepatah pun. Saat itu ketakutannya memuncak, sehingga hampir terkencing dalam seluar. Keadaan itu menyebabkan dia seperti mahu keluar dan terus meninggalkan kenderaan di situ. Mujurlah dia sempat meyakinkan diri untuk tabahkan saja perasaan dan memandu tanpa henti. Tidak lama kemudian, dia tiba ke kawasan berdekatan stesen bomba Sri Aman. Yang anehnya, sebaik sahaja melepasi stesen bomba tersebut, kenderaannya kembali ringan dan tubuhnya terasa lega semula. Namun, selepas kejadian tersebut, dia jatuh sakit selama 2 hari. Malam pertama dia demam. Dia bermimpi ada 2 orang menumpang di belakang keretanya. Tetapi wajah penumpang-penumpang tersebut tidak dapat dilihat. Hanya selepas itu dia faham apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Malah, sehingga ke hari ini, dia yakin dan percaya ada 2 entiti alam lain yang ikut bersamanya malam itu. Gunung Amas. Gunung Amas atau Gunung Alab dikenali sebagai laluan yang biasa bagi kebanyakan pemandu, terutama para pemandu lori. Banyak yang menganggap tempat itu seperti satu stesen henti rehat sebelum meneruskan perjalanan ke kota Kinabalu. Namun, kisah seram sering menghantui tempat yang agak keras ini. Pada satu malam, seorang pemandu trailer yang syarat dengan muatan papan berhenti untuk berehat sebelum meneruskan perjalanan ke arah ibu kota. Ketika dia baru saja mahu melelapkan mata, lorinya bergoyang dengan kuat. Dia sangat terkejut dan coba melihat apa yang terjadi sehingga menyebabkan lorinya boleh bergoyang sedemikian. Dia melihat-lihat melalui cermin sisi dan coba mencapai Swiss untuk menghidupkan spotlight di belakang. Tapi belum pun sempat dia menghidupkan Swiss lampu, dia terdengar horn dibunyikan bertalu-talu dari pemandu lain yang berada di belakangnya. Horn mereka itu bermaksud menyuruhnya bergerak segera dari tempat itu. Walaupun dia sebenarnya masih mengantuk, dia teruskan saja perjalanan setelah pemandu-pemandu lain memintanya beredar dari situ. Setibanya di daerah penampang, pemandu di belakang berkesempatan memberitahu bahwa ada lebih dari 5 bayangan putih memanjat naik ke atas muatan papan di belakang lorinya ketika dia sedang tidur. Malah ada antara entiti bayang putih tersebut yang terbang naik ke arah bukit berdekatan. Mereka tidak dapat menjelaskan apa yang mereka nampak itu sebenarnya, tetapi pencerita berkata yang dia bernasib baik karena tidak ternampak makhluk-makhluk itu. Karena dia yakin itu akan menyebabkan dia jatuh sakit, seperti yang sering terjadi kepada sesiapa sahaja yang mendapat gangguan sedemikian rupa. Bukit Ular. Kejadian ini berlaku pada tahun 2023. Disebabkan kewajiban tugas, pencerita terpaksa jalan di sebelah malam dari Pitas ke Batu Sapi di Sandakan. Dia menggunakan jalan paitan. Namun keadaan jalan ini agak lengang kerana terdapat banyak jalan yang rosak. Ditambah lagi dengan keadaan jalannya yang berbukit dan terlalu banyak selekoh di kawasan yang dikenali sebagai Bukit Ular. Lantasan itu jugalah tidak ramai pemandu yang gemar menggunakan jalan ini. Sedang dia memandu sekitar jam 11 malam menuju ke Pekan Paitan, tiba-tiba dia terdengar bunyi seperti bunyi besi terseret di bahagian egsos kereta. Pada masa tersebut dia tidak merasakan apa-apa yang luar biasa kerana dia memang biasa menggunakan jalan tersebut.
Namun, dia terpaksa berhenti untuk memeriksa bunyi tersebut. Setelah mengambil lampu suluh dan memeriksa sekeliling kenderaan, ternyata tiada apa-apa kerosakan maupun besi yang menyentuh jalan raya. Dalam hati dia berkata, "Ini cubaan." Dia kemudian sempat membuang air kecil dan menghabiskan sebatang rokok. Sebelum bertolak semula, dia membakar sebatang rokok yang baru dan kemudian sengaja ditinggalkan di tepi jalan sebagai tanda minta izin dan juga sebagai tanda hormat sekiranya ada makhluk halus yang cuba mengganggu dia. Pemanduan tidak ada sebarang gangguan untuk seketika. Namun, hal yang sama berulang apabila dia semakin dekat ke Pekan Paitan. Sekali lagi, dia berhenti dan menyalakan sebatang lagi rokok untuk ditinggalkan di tepi jalan raya. Hampir 10 menit berhenti, ambil angin, dan tarik nafas. Fikirnya di depan ialah kawasan Bukit Ular. Laluan yang digeruni ramai pemandu, tidak kiralah siang, apatah lagi malam. Sepanjang perjalanan, istrinya tidak henti-henti bertanya, kerana bimbang juga mengingatkan hari yang sudah lewat malam di kawasan Bukit Ular tersebut. Mujurlah, gangguan tidak berulang di kawasan Bukit Ular. Mungkin kerana pencerita telah meninggalkan tanda hormat dan terlebih dahulu meminta izin daripada penunggu di situ. Selepas beberapa jam pemanduan, akhirnya dia sampai ke tempat ipar di SK Batu Sapi dan berehat sebelum menyambung perjalanan keesokan paginya. Teman-teman semua, keadaan bunyi besi terheret di jalan raya seperti yang dialami oleh pencerita ini sebenarnya pernah juga dialami oleh seorang lagi pencerita dari daerah berlainan dalam cerita kami terdahulu yang berjudul Desingan Malam. Klik pautan untuk menonton video tersebut. Cerpen rakyat penuh misteri untuk malam ini berakhir di sini. Moga teman-teman semua terhibur dan sentiasa mendapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Teruskan mengikuti kami di channel Teh Tarik Go untuk lebih banyak kisah-kisah misteri dan menarik dari rantau Borneo. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Selamat malam semua.